Oke, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam, Cigo. Selamat malam. Boleh dengar nggak Ciku punya suara? Jelas juga. Boleh, Cigo. Jelas. Jelas juga. Jelas juga. Ya, Cigo. Cukup Oke. jelas. Oke, terima kasih sudah respon. Jadi ini adalah kelas kita terakhir untuk semester ini. Jadi boleh nampak apa yang Ciku paparkan nih? Kita punya word. Boleh nampak? Boleh. Boleh ya? Nampak, Oke. nampak. Jadi kita sembah selalu. Ciku pun tidak target kita lama, dalam setengah jam kita habiskan. Oke, jadi untuk khusus sains bahan nih kamu sudah belajar selama 14 minggu nih 5 bab, 5 chapter. Oke, bab 1 dan 2 telah di-cover oleh Cikgu Suartini. Bab 3 hingga 5 Cikgu telah cover. Oke, kita follow sembah selalu. Oke, lepas itu kita akan bincang soalan untuk tutorial. Cikgu tidak akan bagi jawaban, Cikgu cuma bagi soalan untuk kamu jawab sendiri. Itu adalah soalan-soalan lebih kurang soalan final. Kalau kamu boleh jawab, final nanti kamu boleh jawab. Oke, dan untuk makluman, final membawa markah 50 markah. Sangat tinggi ya. Jadi kalau kamu udah skor kan, memang akan markah kamu memang akan dapat B ataupun paling tinggi B ataupun paling kurang C atau D. Kan? Jadi siapa yang mau skor kena skor nih final. Oke. Boleh ya? Boleh semua? Boleh cikgu, boleh. Boleh. Boleh, Cikgu udah dengar suara-suara yang lain. Siapa lagi ada sini? Si Esten, Ekman, Stand, Adam. Oke. Dan apa yang lain tuh nanti akan masuk belakang lah. Oke. Jadi kamu sudah belajar bab 1 ini lebih ke belakang kimia. Specify the materials. Oke, kamu kena tahu apa tuh BCC, apa tuh FCC kan? Macam mana bentuk-bentuk atom, apa tuh ikatan valence semua. Tapi itu tidak masuk dalam exam. Oke. Tapi sekurang-kurangnya kamu tahu lah selama kamu belajar dalam semester ini. Kamu tahu apa tuh general properties of material dia punya ciri-ciri umum kan. Lepas tu kamu boleh menerangkan tentang alloy. Oke, alloy ada masuk dalam exam. Apa itu alloy ya? Oke, bab 2 kamu juga telah belajar atomic and crystal structure. Oke. Atom dan juga struktur kekisi. Jadi kamu perlu memahami apa tuh struktur atom. Ini ada masuk struktur atom kan, dan juga macam mana susunan dia atom. Quantum number tidak masuk exam, tapi kamu perlu tahu lah quantum number. Maksudnya setiap atom ni kan, ikatan dia perlu ada 8 electron valence kan, 8. Jadi macam mana kita mau cukupkan 8, kalau dia tidak cukup, pasak pinjam dengan yang lain. Jadi setiap kumpulan tu mesti ada 8 dia punya electron valence. Okay. Dan juga kamu sudah belajar juga apa tu quantum number kan, understanding the predictable. Okay. Macam tu pasal predictable ni ini sangat penting predictable. Sebab cikgu mau kongsi sedikit cerita kan, ini makluman kamu saja. Negara Nepal dia mengeluarkan unsur yang unsurnya satu lagi unsur tu jadi emas. Boleh paham nggak? Maksudnya unsur nih kalau dia mengalami tindak balas proses nih, dia akan jadi emas. Malangnya di Nepal tuh tidak orang yang pandai kan, tidak orang pandai untuk mengubah tuh. Tapi kalau orang pandai ada teknologi tersebut, unsur itu semua akan jadi emas kan. Bayangkanlah Nepal itu besar dan banyak orang punya unsur-unsur tersebut kan. Jadi itulah kepentingan predictable lah. Di situ kamu tahu apa unsur-unsur, macam mana setiap unsur ini dia boleh berubah kan, daripada karbon macam mana dia pergi helium, macam mana dia boleh pergi hidrogen, semua tu boleh berubah berdasarkan kandungan dia punya atom.
kan? Ada tindak balas, dia akan berubah. Okay? Lepas tu kita belajar juga tentang lattice and unit cell, kan? Dan juga basic struktur Kakishi. Itu bab 2. Okay. Masuk bab 3. Okay. Bab 3 hingga 5 ni, ini yang kita banyak masuk dalam exam. Kamu perlu betul-betul faham apa yang dipelajari dalam bab 3 hingga 5 ni. Okey. Okay, sambil-sambil begini, cikgu ajar, tolong panggil yang lain. Mana si Sapizan? Adakah kabar Sapizan? Jadi kesian kamu saya yang tahu nih. Yang lain kesian. Syafizan Cigo bilangnya kejap lagi dia masuk. Tadi saya chat dia. Oh, okey. Dan ini penting untuk final. Nanti cikgu risau ada yang dia dapat skor. Jadi apa yang cikgu cakap ni kalau boleh tulis, nanti cikgu akan bagi je lah apa yang nota-nota ni. Cikgu akan bagi. Dan untuk kamu bersedia. Lama lagi, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita akan final. Okey, jadi dalam bab 3 ni ini sangat penting. Okey, kita belajar tentang imperfection or insolid, ketidaksempurnaan dalam pepejal. Okay. Jadi setiap proses melibatkan 3 fasa, iaitu pepejal, cecair, gas. Dan ketiga-tiga ni boleh pergi berbalik. Boleh pergi pepejal, boleh pergi cecair. Kan? Dan tapi sekarang kita hanya fokus kepada pepejal saja, di mana bila pepejal ni dia ada defect yang berlaku. Contohnya welding. Bila kita welding, elektrod kita akan dipanaskan, kita lalukan karan di sana dan dia akan mencair. Bila dia mencair, dia akan membakar ataupun mencairkan parent metal. Bahan kerja tu kita cairkan menggunakan elektrod dan dia akan melekat di sana. Dia jadi cair, kan? Bayangkan daripada pepejal dia pergi cair. Bila dia cair, dia jadi pepejal balik. Jadi dalam proses tersebut berlakunya defect. Apa defect tersebut? Ada 4. Okay? Point defect, line defect, surface defect, volume defect. Dan kamu kena faham 4 defect ni, apa ciri-cirinya, macam mana bentuk point defect, macam mana bentuk line, macam mana bentuk surface, macam mana bentuk volume. Masing-masing berbeza. Dan macam mana dia boleh berlaku. Okay? Kamu kena hafal macam mana rupa bentuknya, macam mana berlaku, macam mana dia punya tindak balas lah, macam mana, apa kekurangan dia. Contohnya porosity, dia jenis defect apa, kan? Jadi kamu kena baca balik lah, kan? Okay, bab 4 bab 4 mechanical properties of metal. Ini pun banyak keluar dan ini juga adalah amali kamu, kan? Amali, cikgu tengok langsung belum ada orang dapat buat amali. Jadi sangat merisaukan cikgu lah, macam mana lah cikgu membagi markah kamu ni, kan? Jadi cikgu harap kamu boleh pandang serius lah, ambil serius, pandang serius benda ni. Ada masalah tolong PM, kan? Ada masalah tolong PM cikgu apa yang kamu dah faham tentang amali kamu, kan? Sebab amali kamu ni sangat berkaitan rapat dengan final, sangat berkaitan rapat dengan final. Kalau kamu tak boleh buat amali, final kamu memang kamu tak akan boleh buat. Sebab soalan-soalannya adalah daripada amali tersebut. Okay? Dan apa yang kamu belajar di bab 4 ni dan keluar exam adalah berkaitan dengan konsep mechanical lah. Kamu kena tahu apa tu mulur, apa tu toughness, apa tu kekerasan, kerapuhan, brittle. Itu kamu kena tahu apa dia punya maksud, apa dia punya definisi ya. Try Google, try tengok di nota. Apa maksud fatigue atau bahasa Melayu dia kelesuan. Apa maksud fatigue? Apa maksud brittle, patah? Apa maksud mulur? Apa maksud toughness, kekerasan? Apa maksud dia? Jadi semua tu kena tahu. Dan juga kamu kena tahu juga apa tu elastic and plastic. Elastik, semua benda akan elastik. Elastik dia boleh diubah bentuk, tapi sampai masa dia akan plastik. Bila plastik ni maksudnya dia sudah patah, bila dia sudah
dia sudah patah lah. Oke. Dan akhir sekali, kamu kena tahu ujian ujian mechanical. Apa ujian mechanical? Itu hardness test. Kita ada dua, itulah dua amal itu. Hardness test dan juga tensile test. Apa fungsi hardness test? Kita menguji kekerasan sesuatu bahan menggunakan ada beberapa mesin. Oke. Apa nama mesin dia? Ada Vickers, ada Sharpie, ada Impact, banyak dan DT pun, DT destructive test pun adalah dikategorikan sebagai hardness. Kita menguji kekerasan suatu bahan tersebut, kita menguji. Dan malangnya kamu tidak dapat ke UMS, kamu di sini sempat sebabkan COVID, apa boleh buat lah, bukan rezeki kamu. InsyaAllah ada masalah akan datang, kita pergi lah. Oke. Boleh setakat nih, 4 bab sudah cikgu ajar. Boleh? Boleh cikgu. Oke, terima kasih. Oke. Bab kelima, Raja Fasa, Phase Diagram. Ini adalah bab yang paling susah, cikgu akui, sebab ini tajuk degree tajuk ijazah. Tapi tidak apa, jangan jadikan itu alasan lah. Kita kena belajar juga. Kamu kena paham apa maksud Raja Fasa. Kenapa perlu ada Raja Fasa? Raja keseimbangan fasa. Kan? Kamu perlu paham juga classification. Ada berapa jenis Raja Fasa? Dia ada binary, ada tertiary, ada Raja Fasa yang satu fasa saja, dua fasa, tiga fasa. Ini kena hafal. Okay? Dan juga kamu kena memahami binary phase diagram. Okay? Ini masuk exam. Okay? Apa maksud binary phase diagram? Contohnya macam dua komponen yang digabungkan menjadi satu fasa lah. Dia ada dua komponen, contohnya cesium dengan plumbum dengan zinc, dua fasa lah digabungkan, ataupun dua komponen dua logam. Kan? Understanding, kamu kena faham, dan juga kamu kena tahu aplikasi Raja Fasa ini untuk apa sebenarnya. Kan? Kamu kena tahu apa aplikasi dia. Selesailah course outline kita. Selama 14 minggu selesai. Lepas ini kita tengok kepada soalan-soalan. Oke, soalan-soalan. Cikgu share ke jemaah. Boleh Reg? Cikgu nak ada sesi Rezwan . Oke, boleh Rezwan. Soalan cikgu share ke jemaah. Ini soalan final . Ini tips final. Aku akan bagi dalam grup untuk kamu belajar tips-tips. Dan sebenarnya tidak boleh bagi nih, tapi kamu belajar, baca, supaya kamu boleh jawab. Boleh nampak slide nih? Cikgu punya word. Boleh. Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, dalam final nanti kita ada 3 bahagian. Selama 2 jam, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A adalah objektif, ABCD sebanyak 15 soalan. Ada 15 soalan ABCD. Dan bahagian B adalah subjektif. Dan bahagian A itu 15 soalan membawa 15 markah. Bahagian B 4 soalan membawa kepada 25 markah. Dan selebihnya itu adalah markah di bahagian C. Cikgu, bahagian A itu apa cikgu? Objektif kah? Ya, objektif. 15 soalan. Cikgu. ABCD ABCD. Bahagian B adalah subjektif. Contohnya macam apakah maksud ini? Kamu jawab itulah ABCD apa jawaban pendek. Bukan karangan. Bukan karangan. Okey, point form.
Okay. Dan yang karangan adalah bahagian C, esei. Maksudnya bukanlah macam karangan bahasa Melayu. Maksudnya jawapan yang panjang. Dia suruh kamu terangkan, disuruh kamu jelaskan panjang. Jawapan yang panjang, yang bawa markah yang tinggi, 10 markah. Jadi yang paling banyak markah soalan bahagian C lah. Jadi kamu kena pilihlah. Okay? Di sini ada 2 soalan, pilih satu saja. Jawab satu soalan. Okay? Ini untuk final. Oke. Ya, Erika. Yang bagian itu jawab lain hari kah ataupun satu hari terus jawab semua? Kita jawab satu hari. Oke. Untuk sains bahan, kita dijangkakan PB khas pada 2 Mac. Pada 2 Mac, hari Selasa atau tidak silap. Pada 2 Mac, jadi kita exam dalam 2 hingga 3 jam, 8 hingga 10 kita exam atau 8 hingga 11. Selesailah, selesai terus satu kali. Hari Isnin tu kita buat exam NDT. Kita buat NDT yang semua cikgu Grace tu kan. Pagi teori, petang amali. Hari Selasa kita exam cikgu punya subjek ni. Kan? Sains bahan. Jadi kamu sebenarnya masa tu sudah singkat. Jadi janganlah tunggu sampai ujung-ujung baru belajar kan. Jadi sekarang cari nota. Nanti cikgu bagi ni tolong salin balik. Okay, apa jawapannya? Bila ada semua, kamu jawab semua jawapan, kamu baca, hafal, faham, exam, kamu pun boleh jawab. Okay? Yang penting faham sebenarnya. Kalau hafal... Jadi cikgu, yang minggu ke depan kami datang tu apa tu? Okay, minggu depan persediaan bahan. Oh, itu pakai baju biasa siap lah. Itu biasa. Tapi itu pun mungkin tidak semua dipanggil, tidak semua. Mungkin hanya 5 orang lah. Gitu. Ya, ada beberapa orang yang kita gilir-gilir lah. Kita gilir-gilir macam mana. Jadwal pun cikgu belum buat. Jadi hari Senin baru cikgu boleh tentukan siapa yang datang bila. Nanti cikgu akan WhatsApp lah dalam grup. Tapi kalau 5 orang lah juga. kita try lah 5 orang. Dan sebab dua diploma akan datang lagi sampai hari Rabu. Kan 18 tu. Masih datang. Jadi kalau diorang datang, kamu tak boleh datang. Jadi cikgu kena tunggu bila diorang tiada. Bila diorang tiada, kamu boleh datang. Okey cikgu. Sebab dia kena berganti ya. Dia kena berganti. Nanti terlampau ramai di sekolah bahaya terlampau ramai. Itu tadi ciri-ciri exam. Semua teori, sains bahan tidak amalnya. Ini part paling penting. Kan? Part paling penting apa soalan-soalan exam. Ini sebenarnya cikgu nak boleh bagi tapi cikgu nak mau kamu fail kan? Markahnya sangat tinggi. Takkanlah siapa fail. Erika, kamu gagal nih, kau buat balik kan? Itu sangat salah tu kan. Kalau kementerian tahu kena tangkaplah cikgu. Jadi apa yang boleh cikgu tolong, kamu tolong baca semua ni. Ini tips-tips Soalannya hampir begini. Soalannya hampir begini. Bukanlah ini, tapi hampir. Kalau kamu boleh jawab ini, kamu boleh jawablah soalan final. Kan? Dia cikgu twist sedikit saja. Contohnya, tips exam apa itu kehilangan pinggir, ketidaksempurnaan dalam pepejal, kehilangan pergerakan, kecacatan Finkel, apa benda-benda ni? Dia ni kategori defect apa? Line defect kah, point defect kah, volume defect kah, surface defect kah? Kamu nak pastikan ini adalah defect apa. Okey, soalan kedua. Tentukan antara 4 ni, mana satu dia kehilangan Frankel ke, mana satu dia vacancy ke, kecacatan vacancy, kecacatan titik ke, ataupun interstitial ke, kan? Kalau masih ingat hari tu, interstitial ke, ataupun kecacatan line defect ke. Daripada gambar ni, kamu tentukan ini apa? Tengok balik nota, tentukan. Ketiga, kamu nak tahu jenis kehilangan ada berapa. Ada skru dan pinggir. Cikgu sudah bagi jawapan ni, skru dan pinggir. Terangkan apa tu kehilangan skru, apa tu kehilangan pinggir. Terangkan. Jadi kamu tak boleh hafal. Kalau kamu baca, kamu hafal, kamu akan lupa. Kamu kena faham. Dan paling senang, apa yang susah menerangkan, tolong lukis. Ada kata soalan, kamu lukis saja,
tunjuk anak panah, cikgu akan bagi betul. Nah, itu cara paling senang lah. Sebab soalan sekarang kita tidak perlu jawab pun, lukis pun boleh. Kan yang penting sampai maksudnya. Kan? Bagi tahu lah itu apa. Itu adalah anak panah, ini adalah atom, ini. Tulislah supaya cikgu paham lah apa yang kamu tulis tu. Kelima, keempat, vektor burger. Apa itu vektor burger? Kan? Vektor burger ini adalah pergerakan yang berseranjang dengan arah apa? Kan? Dia berseranjang ataupun bahasa Inggris dia perpendicular dengan arah pergerakan. Macam mana kiraan vektor burger? Tengok balik mudah. Apa formula vektor burger? Apa tu vektor burger? Kamu kena baca balik mudah. Lepas tu kamu kena tahu jenis kecacatan, titik, garis, permukaan, sipadu. Tadi itulah surface. Kamu kena faham semua tu. Kan berulang-ulang kan nih, berulang-ulang. Itulah soalannya. Kalau kamu boleh faham nih bab 3 nih, kamu boleh jawab. Ini adalah soalan objektif. Boleh start nih. Sampai soalan kelima boleh. Boleh Boleh cikgu. cikgu. Oke, teruskan. Tarikan, stres dan strain. Apa tuh stres? Apa tuh strain? Stres adalah daya yang dikenakan kepada suatu area ataupun suatu kawasan. Strain pula adalah apa? Adalah perbezaan panjang sebelum dan selepas. Dinisbahkan dengan panjang sebelum. Siapa yang tak boleh buat macam cikgu cakap tadi? Cara ayat. Senang ya? Oke, tengok. Stres adalah daya yang dikenakan terhadap suatu kawasan ataupun luas. Senang saja. Stres sama dengan daya bahagi luas. Ini maksud cikgu. Kamu tidak perlu jawab secara bertulis. Hanya kamu lukis saja. Tulis saja. Stres sama dengan F over A. Jadi beritahulah F itu apa? F itu adalah daya, A itu adalah area. Okay? Macam juga strain. Strain adalah kalau bahasa Melayu dia secara penulisan adalah perbezaan pengurangan panjang sebelum dan selepas dinisbahkan dengan panjang sebelum. Jadi kalau kamu susah mau ingat benda ni, senang saja. Strain sama dengan panjang sebelum tolak panjang selepas. Panjang selepas tolak panjang sebelum bahagi dengan panjang sebelum. Senang, simple. Jadi kalau kamu boleh buat, full mark. Hardness. Ini maksud. Terangkan apa tu hardness? Apa tu kekerasan? Apa tu kerapuhan? Pastikan kamu dapat jawab. Apa tu? Tengok berulang lagi nombor 8. Apa tu kerapuhan? Apa tu cracking? Apa maksud cracking? Apa maksud elastik? Apa tu maksud toughness? Ini gua rasa sejam kamu jawab nih. Sejam saya nih. Kan? Jadi nota pun kamu boleh Google lah. Apa maksud semua ni. Tak kisah. Kamu bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu boleh ya. Weakest, hardness, creep testing, fatigue testing, NDT. Ini apa maksud dia ni? Weakest ni apa? Ini adalah satu mesin untuk menguji kekerasan. Fatigue apa? Testing apa? NDT apa? Soalan 10, kamu kena pastikan raja fasa itu apa? Apa tu ferrite? Ini ferrite. Ferrite, austenite, cementite. Apa benda-benda ni? Apa benda-benda ni semua? Dia ada dalam raja fasa. Baru saya cikgu ajar minggu lalu. Tolong cek balik apa benda-benda ni. Soalan yang 11, apakah alloy? Apa maksud alloy? Alloy adalah gabungan daripada bahan logam atau bukan logam, dan dia punya kelebihan lebih daripada bahan yang semula jadi ataupun bahan logam yang asal. Itulah maksud alloy. Jadi kamu kena belajar dan faham. Binary tu apa maksud binary? Austenite, hukum fasa Gibbs. Nanti cikgu ajar sebelum selesai cikgu perlu ajar apa hukum fasa Gibbs lepas ni.
Sebab tidak dalam syllabus, tapi dalam soalan exam dia keluar. Jadi cikgu kan ajar nih apa pasal Gibbs nih. Oke. Sifat-sifat mekanikal, kekuatan bahan, kerapuhan, semua ni sudah berulang, tapi kamu kena belajar balik, kamu kena paham betul-betul. Okey, tengok. Tunjukkan vektor Berger. Tadi sudah tanya apa tu vektor Berger. Sekarang dia bagi kamu gambar, kamu tunjuk di mana vektor Berger. Lepas tu yang modulus. Kan? Yang modulus. Maksudnya kamu kena paham apa maksud yang modulus. Okey. Yang modulus adalah stres dibahagikan dengan strain. Dan itu adalah pengiraan dia. Jadi tidak tahu apa yang modulus, tulis saja stres bahagi dengan strain. Simple. Tulis begitu siapa cikgu? Ya, tulis begitu saja. Tapi tulislah formulanya. Dia ada formula nih. Stres sama dengan bulat bahagi dengan strain sama dengan S kecil. Jadi bulat tu sama dengan stres, S kecil tu sama dengan strain. Siap. Itu saja. Oh, buat formulanya cikgu. Buat formula. Oh, okey cikgu. Kalau soalan yang berbentuk definisi, kamu tulis formula saja, lepas itu terangkan di bawah lah. S itu apa, kan? Cikgu akan bagi betul. Ini bukan untuk subjek ni saja. Apa-apa subjek di semua pun boleh kamu buat. Apa-apa subjek pun kamu boleh buat. Okey. Jenis ujian kekerasan. Ada berapa tadi cikgu ada cakap tadi? CRP, ada impact, ada ada weakest, kan? Ada beberapa tu. Jadi semua ni kamu sekarang tak tahu. So, kenapa tak tahu? Kamu dah buat amali. Bila kamu buat tugasan amali kamu confirm boleh jawab ni. Sebab dalam amali kamu tu, kamu sudah disuruh buat berapa ciri-ciri ujian kekerasan. Jadi ada masa seminggu ni, cikgu cadang hantar pada hari Jumaat depan. Ada masa untuk kamu ulang kaji. Buat kamu punya amali. Bila buat amali, secara otomatik kamu belajar untuk kamu punya final exam. Okay. Ada fasa unary, fasa ternary, dan binary. Apa benda-benda ni? Tengok balik slide sebelum ni. Kalau dah tengok balik slide, tengok balik video yang cikgu ajar sebelum ni. Okay. Apa tu tindak balas taktik? Taktik ni adalah titik di mana perubahan fasa terpejal kepada cecair. Okay. Itu dia punya definisi. Titik di mana pemindahan fasa, perubahan fasa, itulah dia punya jawapan. Jadi kamu mungkin tak kamu boleh ingat. Jadi cek balik nota-nota sebelum ni ataupun Google lah. Apa tu Hooke's law? Hooke's law apa? Hooke's law sama dengan yang modulus tadi. Okay? Baca balik apa Hooke's law. Peraturan Hooke's. Okay, tensile test apa? Kenapa perlu tensile test? Apa kepentingan tensile test? Ini pula tensile test adalah amali 1. Kita mau uji compressive strength, daya tolakan. Kita tolak sampai benda tu patah. Ataupun kita mau cek daya tarikan. Tensile test kita tarik sampai patah. Kita mau tengok. Jadi kamu kena faham apa fungsi tensile test. Kenapa kita perlu patahkan bahan? Apa kita mau kira? Kan? Kamu kena faham. Dan 3 aplikasi alloy. Apa contoh alloy? Ada boleh bagi contoh alloy? Boleh? Siapa boleh respon? Apa cikgu? Contoh alloy. Contoh alloy, mild steel, stainless steel itu adalah alloy. Kalau aluminium cikgu? Ya. Alloy. Dia sudah dicampuran. Ya, itu adalah contoh-contoh alloy lah. Kalau bukan alloy, yang bukan alloy ini yang original. Yang zinc, yang original dia punya bahan. Yang belum dicampur apa-apa. Yang aluminium ni, stainless steel disuruh campur. Karbon campur ini, kromium, jadilah dia. Okay. Dan akhir sekali, penerangan binary phase diagram. Okay. Penerangan binary phase diagram. Okey, selesai tutorial. Ada pertanyaan tentang
soal tips-tips exam nih. Anu tuh Cigo yang apa? Apa itu yang Cigo mau kasih tau tadi? Oh, yo, Gibbs tuh kan, Gibbs. Siapa? Iya Cigo. Sekejap. Sekejap, mana sih itu? Ini tidak dalam nota, tapi Ciku perlu tunjuk lah untuk kamu apa? Oke, kamu boleh nampak Ciku punya slide sekarang, Ciku punya komputer. Boleh Cigo. Nampak. Nampak ah? Oke. Oke. Soalan fasa Gibbs nih, dia akan tanya kamu tentang maksud ataupun formula fasa Gibbs. Apa maksud hukum fasa Gibbs? Okay. Si Gibbs nih, dia telah bagi satu formula yang mampu menghitung jumlah fasa yang ada dalam keseimbangan pada suatu sistem yang ditentukan. Okay. Ini adalah formula dia. Tolong ingat formula ini. Okay. Saya ulang balik. Hafal formula ini. P tambah F sama dengan C tambah 2. Okay. Jadi siapa yang ada dalam sekarang Google Meet nih, sekarang kita di sini ada berapa orang? Kita ada 7 orang, kan? Saya harap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Saya harap di sini semua. Kamu jangan salah soalannya. Dia akan tanya kamu formula nih. P tambah F, C tambah 2. Kan? Dia akan tanya. Jadi yang lain-lain, kawan yang tak dalam nih, kalau orang tengok video YouTube nanti, Cigo share, orang dapat lah. Kalau dah dapat, kalau orang tak tengok, orang akan salah lah soalan nih. Okay? Apa maksud P tambah F, C tambah 2 nih? Okay? P sama dengan jumlah fasa, F sama dengan darjah kebebasan, ataupun bahasa Melayu dia, degree of freedom. Okay? Degree of freedom ni maksudnya, kita mau tahu dia punya variable, sama ada tekanan, suhu, komposisi. Ini kita mau cari F. F sama dengan apa? Kita mau cari F. Okay? C sama dengan jumlah komponen. Jumlah komponen dalam sistem tersebut. Dan plus 2. Macam mana kita mau aplikasikan? Sama dengan, kita tengok gambar aja nih. Okay. Nih, gambar aja nih. Ini adalah fasa air. Ini adalah raja fasa untuk air. Ada freezing point, ada vapor, ada liquid. Okay. Macam cikgu cakap sebelum ni, air dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi ais. Kan? Dia boleh jadi air, cair. Bila jadi ais, dia pepejal. Kita masak dia, dia boleh jadi gas. Kan? Dia boleh jadi gas. Jadi, untuk air, fasanya ada 3. Dia boleh jadi pepejal, dia boleh jadi cair, dia boleh jadi gas. P-nya adalah 3. Setuju kah? Semua. Boleh tangkap. Balik Cigo, balik ulang. Okey. Tengok formulanya. P fasa. Kita tengok air dalam gambar aja ni. Air boleh jadi cair. Di air jadi cair lah, liquid. Air juga boleh jadi pepejal. Ini solid. Kan? Bila kita sejuk di es bok, dia jadi es batu. Bila kita masak sampai 100%, dia akan jadi gas. Jadi, fasa air adalah 3. Betul tak? Dia boleh jadi pepejal, boleh jadi cair, boleh jadi gas. Itu adalah fasa air. Okey Cigo. Oh, Boleh? boleh Cigo. Okey, 3. Itu adalah fasa air. Okey, P sudah dapat. Sekarang C pula. C adalah komponen. Apakah komponen dalam raja fasa ni? Apa komponen yang ada dalam ni? Selain air, adakah komponen lain? Air kita masuk es bok, lepas tu biarkan di meja, kita masak. Apa komponen yang ada dalam air? Air salah. Betul kah? Tidak apa-apa pun kita tambah. Kan air sia, dia tidak kawan pun. Tidak perlu tambah apa-apa. Air saja. Jadi maksud dia, komponen dia nih air saja. 1. Kan? Jadi
Masukkan dalam formula ni, P tambah F sama dengan C tambah 2. 3 tambah F, C 1 tambah 2. Lepas tu, F sama dengan 0. Selesai. Ada siapa-siapa yang nak faham tentang hukum fasa Gibbs? Tolong tulis ni. Okay, tolong tulis ni. P tambah F, C tambah 2. Wajib tambah 2 lah cikgu. Wajib. Ini adalah dia punya formula. P tambah F, Oh, okey. C tambah 2. Okay, cikgu ingatkan balik. Ini mak akan keluar exam. Hukum fasa Gibbs. P tambah F, C tambah 2. Okay. Lepas ni tolong tengok balik video ni untuk kamu lebih faham lah. Okay, selesai bab ni. Ada soalan lagi? Sebelum cikgu ke arah paling last, kita bincang amali sekejap. Ada apa-apa? Tiada. Okay, yang lain Alif. Tiada cikgu. Sekejap ah. Okay, kita tengok sekejap soalan amali ya. Soalan amali cikgu mau cikgu risau kamu punya amali ni. Langsung belum ada jawab. Jadi cikgu mau tanya, apa masalah amali kamu? Susah kah? Ataupun macam mana? Ada respon kah? Fakli siap kan? Siap sudah ni cikgu. Siapa yang siap? Stanley? Kami punya Fakli kau siap kan ya? Tinggal yang amali 1 saja. Yang Sudah siap peralatan sama Ciko, tapi instrumen tu. tinggal bagian Cizul sih. Cizul sekarang udah di hospital dia, jaga beliaunya. Oh, oke. Ada apa? Bagian Masa seminggu. Kamu tolong lah kan. Sebab si Zulbun sekarang kasihan. Cikgu dengar beliaunya di ICU kan. iya kena tahan. Jadi kita doakan keselamatan beliaunya dan juga keselamatan untuk keluarga kita lah. Oke, sebelum kita selesai dalam bab ni, oke. Selesai, cikgu apa? Mana? Betul. Cikgu mau ulang balik supaya kamu nampak tentang soalan kita punya soalan. Soalannya apa? Tunggu. Mana sunnya? Tunggu. Itu apa? Cikgu tengah cari balik soalan amali tu. Mazrul belum masuk. Mana soalnya? Wah. Oke, jumpa. Oke, boleh nampak nih yang cukup paparkan. Boleh cikgu. Boleh. Ya, apa yang cikgu mau kamu buat? Simpel saja. Oke. Setiap kumpulan diminta untuk mereka bentuk satu eksperimen dan cadangan laporan. Untuk amali 1 adalah Universal Tensile Machine. Amali 2 adalah hardness test. Soalan dia sama, mesin yang berbeza. Laporan tersebut perlu mengandungi SOP, macam mana pengendalian mesin tersebut, beserta jangkaan keputusan, pengiraan, dan penilaian data. Kan? Kamu anggap kamu betul-betul buat benda tu. Kan? Kamu anggap kamu buat. Kandungan laporan tersebut perlulah mengandungi apa dalam laporan kamu perlu ada pengenalan. Mesin ini untuk apa sebenarnya? Tujuan dia untuk apa mesin ini? Kan? Apa yang kita akan dapat?
Kalau siapa lebih advance, siapa penciptanya, dia diguna di mana, kan? Terus itu latar belakang, macam mana mesin ini boleh jadi, siapa yang cipta semua, kan? Lepas tu mereka bentuk eksperimen. Macam mana kita mau buat? Macam mana cara-cara kita mau buat eksperimen ni? Cikgu rasa juga ada bagi contoh. Nanti kamu tengok, cikgu akan bagi contoh semula. Tolong baca balik dan cek balik. Macam mana proses untuk buat eksperimen ni? Apakah peralatan yang digunakan? Kan? Mesti ada etching, mesti ada mesin ni, macam mana digunakan. Kan? Kamu boleh tengok YouTube, buat ayat kamu sendiri. Tak kisah, cari salah. Kan? Cikgu lagi suka kamu mencuba. Kan? Kamu cari YouTube kau, cari apakah. Sebab kamu nak jumpa mesin ni, kamu dah sempat jumpa. Tapi sekurang-kurangnya, inilah namanya pembelajaran secara maya, kan? Kamu cari maklumat, screenshot ke apakah, itu kamu punya bikin contoh. Dan ayat sekali, laporan tugasan individu. Erika buat mana, Pak Kali buat mana, si Stanley buat mana. Jadi cikgu boleh tahu. Cikgu boleh tahu mana yang markah tidak akan sama. Setiap orang, markah tidak akan sama bergantung dengan dia punya tugas masing-masing. Tentulah, pengenalan ini sangat terbaik. Erika buat sangat baik. Tiba-tiba latar belakang 2-3 ayat ya. Pak Kali buat. Takkan ada markah mau sama, kan? Jadi di sinilah namanya keadilan. Kan? Tapi kita ada markah kerjasama, itu ada sama lah. Markah kerjasama, markah keselamatan sama, markah proses sama. Tapi markah tugasan ni akan berbeza. Bergantung dengan kekemasan. Mungkin latar belakang ni cantik, kemas dia punya kerja. Tapi kebentuk ni teruk. Jadi markah akan berbeza. Dan ayat sekali yang paling penting rujukan. Di mana kamu rujuk? Internet kah? YouTube kah? Kamu perlu tengok ni. Boleh faham? Sembah selalu, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Yang baru masuk, Mazrul, boleh Mazrul? Mazrul, okey Mazrul. Okey, dah apa? Okey, cikgu, sebelum kita tamat, cikgu tunjukkan satu contoh. Ini pelajar UMS buat. Pelajar UMS buat, tapi tajuk dia lain lah. Bukan tajuk mesin kita. Tapi maksudnya kamu punya, ini pelajar degree, pelajar ijazah. Jadi cikgu ndaklah kaget kamu boleh buat begini, kan? Tapi kamu lebih kurang beginilah dia punya laporan, kan? Jadi kamu bandingkan. Boleh, cikgu yakin kamu boleh buat, tapi janganlah sampai begini, kan? Buat simple-simple pun cikgu okey, kan? Tapi ini boleh bikin contoh kamu. Coba kamu tengok ni. Tengok, boleh nampak slide ni yang cikgu paparkan? Nampak cikgu. Okey. Kandungan dia ni, kalau kamu perasan, kan kandungan ni sama dengan cikgu punya arahan. Betul kah? Pengenalan, latar belakang, apakah? Mereka bentuk desain, Nampak. kan? Individual member task. Okay. Ini lebih kurang dengan kamu punya, cikgu punya soalan. Tengok apa yang dibuat. Okay. Pengenalan, kan? Pengenalannya begini, latar belakangnya begini, ada gambar, kan? Ada pengenalan, gambar, apa dia punya ciri-ciri. Ini dia punya tajuk adalah pencemaran bunyi, pencemaran udara, kan? Ada gambar. Okey, macam mana skopnya planning? Okey, tengok dia ada tunjukkan macam mana dia punya formula. Okey, ada formulanya. Ni step-stepnya. Objektif. Okey, dia ada objektif. So ada prosedurnya. Macam mana 1 hingga 12. Okay, lepas tu ada result dia. Jangkaan result. Apa jangkaan result kamu? Patah kah? Tidak kah? Ada gambar kah? Lebih kurang beginilah. Lebih kurang begini. Kan? Dan dan ayat sekali ada contoh. Ini ada cartagan macam mana kamu buat. Dan juga ada rujukan. Ini contoh rujukan. Cikgu akan bagi contoh dalam grup ni, dalam grup kamu baca balik. Ni, tengok ni. Individual member. Okey. 1 siapa buat, 2 siapa buat. Lebih kurang beginilah. Okey.
Boleh faham? Sepakat nih. Boleh cikgu. Jadi kita punya kelas sampai di sini saja, kan? Tapi walaupun begitu, tolong usahakan hantar kamu punya amali dalam masa seminggu nih sehingga Jumat depan, kan? Tolong hantar. Kalau ada masalah, jangan segan-segan PM saja cikgu, kan? PM saja. Cikgu saya ada masalah nih, cikgu saya tidak paham. Cikgu akan bantulah, kan? Jadi kita sampai sini saja kelas kita, sudah berlalu 14 minggu. Oke. Apa yang baik itu datang dari Allah, kan yang kurang tuh memang datang dari cikgu sendirilah. Kelemahan dan juga kesilapan. Jadi harap kita berjumpa pada minggu depan untuk persediaan bahan, kan banyak kita membuat persediaan bahan dan juga cikgu sedang tunggu kau punya amali lah, kan? Jadi ada apa-apa sebelum kita tamat di sini? Boleh yang lain, Adam, Alif, Ada cikgu. Edman. Oke ya, semua. Boleh. Kalau tidak apa-apa, kita jumpa next week. Sekian dan terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih.